tak mungkin digubal undang-undang untuk membuat perkara yang salah. Jadi saya terlibat secara langsung dengan GTA. Dan bila saya ambil kes Yusof Raudhah mencabar keampunan Anwar Ibrahim, saya digelar. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam rancangan Berani Jawab untuk episod kali ini. Dan kali ini kita ada seorang tetamu yang istimewa di studio. Siapa lagi kalau bukan Tuan Hanif Katri, program kanan yang sangat popular di Malaysia. Assalamualaikum Tuan Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke soal Berani Jawab Tuan Hanif. Terima kasih. Bersedia? InsyaAllah. Okey, Tuan Hanif, sebagai permulaan, boleh Tuan Hanif ceritakan sedikit permulaan Tuan Hanif, bilakah Tuan Hanif melibatkan diri ataupun memulakan kerjaya sebagai seorang peguam? Baik, 30 tahun yang lalu. Baik. 1992, selepas selesainya pengajian di United Kingdom, kembali ke sini, dipanggil suatu jurusan profesional CLP. Baik. Selesai itu tahun 1990 dan kemudiannya pelatihan dalam kamar untuk tempoh 9 bulan. 8 Mei 92. Tarikh tepatnya 8 Mei 92. Didaftarai dan diterima masuk sebagai peguam bela program cara. Baik. Itu dia. Siapa tak kenal dengan Tuan Hanif Katri, seorang peguam yang sentiasa mengeluarkan kenyataan sama ada di Facebook, di mana-mana stesen utama yang inginkan pendapat beliau. Baik, Tuan Hanif, persepsi masyarakat ada yang mengatakan bahawa kerjaya seorang peguam ini adalah kerjaya yang katanya tidak elok, kerjaya ini makan duit haram, kerjaya ini adalah membela orang yang sudah diketahui bersalah dan sebagainya. Bagaimana Tuan Hanif nak respon tentang isu ini? Sebenarnya persepsi itu tidak tepat. Baik. Tidak tepat langsung. Walhal sebenarnya saya daripada awal menerima hakikat bahawa kerjaya peguam ni adalah fardu kifayah. Baik. Saya ambil satu contoh lah. Saya ambil contoh, katakanlah kita tengah berjalan dan nampak orang tikam orang lain, mati. Pada hakikat orang akan mengatakan, oh yang seorang ni bunuh seorang lagi. Tapi dari segi undang-undang kita tidak akan tahu sama ada dia menjadi bunuh perundangan ataupun menyebabkan kematian. Sehingga kita beri peluang untuk menyampaikan alasan di sebaliknya. Dan dalam tempoh itu, jika pun dia bunuh, kita tidak tahu. Mungkin dia bertaubat. Mungkin dia menambahkan amalan dia. Dan insya-Allah kedudukan dia lebih tinggi daripada kita. So, perkara ini adalah nawaitu. Mana-mana kerjaya. Baik. Apa niat kita mengambil kerjaya tersebut. Baik, terima kasih Tuan Hanif Katri Abdullah. Okey, di Malaysia Tuan Hanif dikenali. Okey, sangat dikenali, tetapi ada juga yang melabelkan Tuan Hanif Katri ini sebagai peguam kepada Tun Dr. Mahathir. Okey, sebelum ini Tuan Hanif Katri adalah peguam kepada Parti Bersatu. Okey, dan ada juga yang terkini mengatakan bahawa Tuan Hanif adalah peguam yang lebih cenderung kepada GTA ataupun pejuang. Komen Tuan Hanif. Baik, persepsi. Baik. Saya menjalankan kerjaya saya sebagai peguam dan tiba pada satu masa tertentu pada tahun 2015. Tun telah pun menjemput untuk menjadi peguam untuk satu urusan guaman. Baik. Sejak daripada itu yang menjadi penting adalah saya dapati perjuangan yang kita membawa dan perjuangan yang negarawan Tun bawa adalah sama. Baik. Dan oleh itu kami bersama untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrasi pada masa itu. Baik. Tidak bermakna menjadi peguam Tun setiap perkara yang dilakukan tidak pernah ditegur, pendapat diberi, tapi keistimewaan Tun adalah dia mengambil pendapat setiap orang yang dipercayai untuk membuat keputusan. Soalan terakhir tentang pejuang dan GTA, saya tidak pernah terlibat dengan pejuang daripada peringkat awal. Dan GTA ya, sebab konsep GTA menggabungkan NGO dan aktivis serta orang persendirian ke dalam platform politik adalah satu perkara yang kami telah war-warkan di dalam Piagam Rakyat, aktivis Piagam Rakyat sejak bulan Julai 2021. Dan apabila perkara itu diambil maklum dan diguna pakai ataupun dilanjutkan oleh negarawan Tun, maka semestinya lah kita akan menyokong konsep baru sebab rakyat sudah lesu dengan politik kepartian. Rakyat perlu dibimbing dengan cara yang lebih baik insya-Allah dan memberi peluang kepada orang yang tidak ingin menceburi politik kepartian satu ruang dan jalan
untuk masuk berkhidmat kepada rakyat. Jadi ya, saya terlibat secara langsung dengan GTA. Baik Tuan Hanif, sebagai seorang figura yang dikenali di Malaysia, tidak dinafikan bahawa ada setengah yang menyukai kita, ada setengah yang tidak berpuas hati dengan kita dan sebagainya. Tetapi Tuan Hanif Khatri ini, okey, kalau dalam masyarakat kita, ada juga di antara mereka yang mempertikaikan apabila Tuan Hanif mengambil kes Yusof Raudhah tentang Anwar Ibrahim. Okey, dan yang menonjolkan Tuan Hanif apabila Tuan Hanif membuat semakan kehakiman atau bagaimana tentang isu rokok, merokok di kedai makan dan sebagainya. Apa yang Tuan Hanif nak respon kepada masyarakat tentang persepsi mereka apabila Tuan Hanif berada dalam lingkungan kes-kes sedemikian? Yang paling penting bagi saya lah, dan saya harap masyarakat pun boleh lihat perkara itu dengan betul. Baik. Mana-mana perkara yang perlu kehadiran untuk keadilan, kita sebagai peguam, kita tidak boleh kata tidak. Baik. Dan kita perlu sebagai kewajipan menyampaikan hujah di mahkamah berkaitan perkara tersebut. Dia tidak mengira sama ada ia berkaitan dengan suatu insan yang dituduh sebagai pembunuh bersiri sekalipun. Sekiranya ada 10 kali dia bunuh, kalau bunuh hukumannya gantung, selepas daripada ini dah hukuman penjara seumur hidup. Katalah rogol bersiri, 10 rogol yang dilakukan, rogol yang 11 kita masih bertanggungjawab untuk membela dia. Sebab konsep prinsip kedaulatan undang-undang bermaksud perlu dibuktikan apa yang dilakukan itu betul atau tidak, sah jenayah ataupun tidak. Kita tidak boleh menganggap, itulah dia persepsi. Kalau kita biarkan persepsi, maka keadilan akan ditenggelamkan dengan emosi, dan di situ dalam jangka masa panjang rakyat yang akan menderita. Rakyat perlu tahu bahawa setiap keputusan di dunia perlu melalui keadilan duniawi setakat mana boleh. Oleh itu, bagi saya tidak melihat mana-mana tindakan yang saya ambil untuk meraih populariti atau mendapat sokongan rakyat. Saya dah biasa daripada sekurang-kurangnya tahun 2000 apabila saya membawa kes-kes memperjuangkan Islam. Saya dilabel sebagai seorang yang dikatakan sebagai bigot ataupun racist dan memperjuangkan isu agama. Apabila kita masuk melibat untuk jatuhkan Najib Razak, saya dilabel sebagai hero pula. Dan bila saya ambil kes Yusof Raudhah mencabar keampunan Anwar Ibrahim, saya digelar zero balik. So itu tak penting, itu hak masing-masing, sebab mereka tidak mengenali niat sebenar dalam diri saya. So yang penting kita kena buat benda yang betul dan kita jauhi daripada benda yang salah. Apa pandangan orang, kita tidak boleh nak kontrol, kita tak boleh nak kawal. Kita harap apa yang kita buat rakyat dapat lihat di hujung nanti, insya-Allah. Baik, berbicara tentang kedaulatan undang-undang, Tuan Hanif, di Malaysia kalau kita lihat ramai rakyat yang sudah mula sangsi dengan dikatakan bahawa sebelum ini mengatakan bahawa undang-undang mengatasi politik walau apa pun yang terjadi, betul? Tetapi rakyat melihat apabila ada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli politik, kelihatannya adalah seolah-olah bahawa politik itu berada mengatasi undang-undang. Itu tidak dinafikan. Apabila ada ahli politik mengatakan bahawa apabila puak kita menang, kita akan lantik orang-orang tertentu untuk mewakili kita supaya kes-kes kita. Jadi benda-benda itu sebenarnya telah meletakkan bahawa politik seolah-olah berada mengatasi undang-undang di Malaysia, Tuan Hanif. Komen Tuan Hanif di sini. Betul, itu yang masalah kita terutamanya. Ramai daripada kita bukan saja ahli politik, rakyat sekalipun dia menganggap seseorang pemimpin, terutamanya Perdana Menteri, kononnya mempunyai kuasa melakukan apa sahaja. Jika pun ianya salah, itu kuasa dia. Di situ kita salah. Baik. Perdana Menteri cuma mempunyai kuasa, Perdana Menteri dan menteri-menteri, semua mereka cuma mempunyai kuasa untuk melakukan perkara yang baik. Tidak ada undang-undang yang memberi kuasa menganggap kuasa itu digunakan untuk benda yang salah. Tak mungkin digubal undang-undang untuk membuat perkara yang salah. Persepsi salah inilah yang menyebabkan rakyat menerima kenyataan-kenyataan pemimpin yang meletakkan politik di atas undang-undang. Bagi saya, Saudara Zawazi, bagi saya dalam tempoh 20 tahun yang lalu sekurang-kurangnya, negara kita merundum satu demi satu tapak ke bawah kerana dari masa ke semasa para pemimpin politik mengatasi politik itu di atas undang-undang. Undang-undang diselewengkan, perlembagaan dicabuli. Dan itu yang perlu diberhentikan. Saya harap
para pemimpin yang akan datang selepas PRU15 akan sedar perkara ini. Baik, bercakap tentang pemimpin ini Tuan Hanif. Kalau kita lihat, setujukah Tuan Hanif kalau saya yang mewakili rakyat mengatakan bahawa di dalam Dewan Rakyat, di dalam Parlimen, Dewan yang sangat mulia yang berbicara tentang isu rakyat dan sebagainya, kita diwakili oleh ahli-ahli Parlimen yang membawa suara rakyat di Dewan itu. Tetapi benarkah ataupun setujukah Tuan Hanif mengatakan bahawa ramai di antara wakil rakyat di Malaysia yang tidak memahami undang-undang dan tidak memahami perlembagaan, sehingga mereka, ramai di antara mereka yang suka mengeluarkan kenyataan sekerat-sekerat itu satu hal, satu lagi suka mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang dangkal seolah-olah rakyat ini bodoh dan sebagainya. Tuan Hanif, silakan. Tepat sekali, saya tidak dapat merumuskan dengan lebih baik seperti mana yang dilakukan Saudara Zawazi. Tepat sekali. Itu yang kita kesal. Dewan Yang Mulia sepatutnya mempunyai kenyataan-kenyataan perwakilan yang matang, yang tahu apa mereka buat. Tapi kalau perlembagaan asas, apa tu tugas mereka sebagai ahli Dewan Rakyat, bagaimana nak membangkitkan isu, bagaimana nak mencelah, tolak tepi inti-inti peruntukan perundangan pun mereka tak dapat patuhi dan menjadi bahan lawak jenaka orang yang menonton siaran secara langsung ataupun video-video. Maka itu yang kita kesal. Bagaimanakah negara kita boleh tidak melahirkan pemimpin yang kaliber? Adakah ianya kerana mereka tak mahu masuk dalam bidang seperti itu kerana khawatir mereka akan dikotori dengan sistem politik yang ada? Kalau itu jawapannya, saya tak terkejut, ada kebenaran. Tapi itu juga menyatakan masyarakat menjadi pacul. Masyarakat pun kena berubah. Kalau kita nak Dewan Rakyat menjadi lebih mulia, kita kena korbankan diri. Dan di situlah harapan kita. Saya sentiasa mengatakan, tiba masanya kalau kita melakukan sesuatu perkara untuk menyumbang kepada negara dan cara itu ada hak dia, maka kita kena cari jalan lain. Jalan lain yang boleh sebenarnya membantu kita menyumbang lebih dan memperbaiki sistem tadbir urus negara. Itu harapan saya. Baik, dan saya rasa harapan Tuan Hanif itu adalah sebesar harapan rakyat. Ramai di antara para penonton di luar sana, saya perhatikan ramai juga memberikan pendapat bahawa apabila Tuan Hanif merupakan di antara pengamat undang-undang di Malaysia yang sentiasa keluar di session-session utama dan juga di media-media sosial mengeluarkan kenyataan di FB dan sebagainya, ramai mengatakan bahawa Tuan Hanif adalah calon terbaik untuk menjadi peguam negara. Ini bukan saya yang kata, ini adalah pendapat daripada masyarakat. Apabila Tuan Hanif suka menyebut sesuatu tanpa mengira kepentingan mana-mana pihak, tetapi lebih kepada keadilan dan kebenaran ataupun disebut sebagai kedaulatan undang-undang itu sendiri, Tuan Hanif dipandang sebegitu, layak menjadi peguam negara. Pandangan Tuan Hanif sendiri bagaimana? Sebenarnya ramai yang layak menjadi peguam negara. Baik. Cuma ada ketikanya mereka tidak tampil memberi kenyataan-kenyataan yang betul dan tepat. Apa yang betul adalah betul, apa yang salah adalah salah. Bagi saya, soalnya bukan layak atau tidak jadi peguam negara. Soalnya ada atau tidak mana-mana kerajaan di negara ini yang akan melantik orang yang keras kepala, yang betul adalah betul, salah adalah salah, yang tidak mengikut mana-mana sempadan politik untuk menjadi peguam negara. Soalan itu patut diajukan kepada para pemimpin politik. Dan saya yakin, melainkan ada perubahan jujur di kalangan pemimpin, maka ramai yang berkebolehan di luar yang boleh melakukan kerja peguam negara dengan adil tidak akan pun dipertimbangkan. Tuan Hanif, kalau mengikut kepada kenyataan-kenyataan yang Tuan Hanif keluarkan setiap hari di FB dan sebagainya, dan tidak dinafikan bahawa Tuan Hanif sentiasa mengeluarkan kenyataan-kenyataan di media-media utama dan juga di media-media sosial, live di sana sini hampir setiap malam, mulai kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan politik, undang-undang dan sebagainya, ramai yang mengatakan bahawa adakah ini merupakan salah satu cara untuk Tuan Hanif meraihkan populariti, ataupun mengatakan bahawa Tuan Hanif lebih cenderung untuk menjadi calon, lebih sesuai juga menjadi ahli politik. Tuan Hanif punya pendapat bagaimana? Sebenarnya kalau pergi balik, patah balik kepada tempoh 7-8 tahun lalu, apabila saya mulakan perjuangan kecil pihak peribadi saya ini dengan memberi kenyataan dan sebagainya, ianya adalah sebagai satu perkhidmatan, satu sumbangan saya sebagai rakyat yang patriotik demi negara. Tidak lebih daripada itu. Tidak ada langsung
berhubung dengan nak populariti dan sebagainya. Sebab seperti mana saya katakan, populariti ini adalah satu perkara yang akan turun naik ikut selera rakyat. Kalau dia suka perkara itu, dia akan jadikan awak hero. Kalau dia benci, dia terus jadikan awak zero. Jadi itu tak relevan bagi saya. Yang relevan adalah adakah apa yang kita buat sumbangkan kepada rakyat. Dan pada masa yang sama, untuk menjawab soalan bahagian kedua tadi, bagi saya, apabila dah 7-8 tahun kita buat perkara ni, saudara Zawazi, dan kita lihat ada memberi kesan kepada kepahaman rakyat, tetapi pada masa yang sama, sepatutnya suatu kerajaan yang matang, para pemimpin yang cerdik dan matang akan menerima teguran-teguran dan memperbetulkan kesalahan mereka. Tapi di situ saya nampak masih jauh lagi untuk para pemimpin kita menerima dengan ikhlas teguran yang betul dan yang jujur dilakukan oleh orang di luar seperti kita. Mereka tidak lakukan. Maka bagaimanakah kita nak teruskan perkara ni? Yes, atas dasar itu, saya berpendapat, macam saya katakan tadi, sekiranya perjuangan kita mempunyai sekatan di satu tahap, maka kita perlu beralih arah, iaitu mencuba mengambil satu langkah seterusnya. Kena kebetulan dengan program next step, mungkin kena ambil langkah seterusnya di dalam perjuangan kita. Kalau perlu untuk menceburkan diri secara terus dalam urus tadbir negara melalui pilihan raya, insya-Allah. Di tahap ini sebenarnya secara kebetulan saya percaya dalam sehari dua ini akan dibuat pengumuman perkara tersebut oleh pucuk pimpinan platform kami. Jadi saya serahkan kepada pucuk pimpinan. Baik, untuk terakhirnya, harapan Tuan Hanif kepada rakyat Malaysia, khususnya juga untuk ahli-ahli politik, kecelikan mereka tentang kedaulatan undang-undang, perlembagaan, sebagaimana yang berjuangkan oleh Tuan Hanif selama ini. Tuan Hanif, silakan. Ya, jangan kita lupa rukun negara kita selain daripada yang pertama percaya kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga dan keempat adalah cukup penting, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan of course kesopanan dan kesusilaan. Kalau rukun negara kita pun dah letakkan keluhuran perlembagaan di nombor 3, kedaulatan undang-undang nombor 4, maka semestinya lah menjadi tanggungjawab kita untuk mencari, mengkaji dan memahami konsep perlembagaan dan undang-undang. Di situlah saya harap ramai lagi pengamal undang-undang dan para akademik membantu rakyat. Sebab kita kena faham, bukan semua berpeluang dalam bidang-bidang tertentu. Kita tak berpeluang untuk masuk bidang masak atau bidang menoreh dengan lebih lanjut, bidang membuat sawah dan sebagainya. Kita dibimbing mereka. Begitu juga kita harus membantu membimbing mereka. 32.7 juta rakyat setakat yang dilaporkan pada tahun lalu. Satu perkhidmatan kita beri, insya-Allah dia akan membawa kebaikan kepada negara. Itu saja harapan kita. Baik, terima kasih Tuan Hanif kerana sudi bersama dengan Next Step untuk berani jawab pada episod kali ini. Selamat maju jaya. Terima kasih kami di Next Step. Panjang umur, insya-Allah kita bertemu lagi Tuan Hanif ya, menjadi tetamu di Next Step. Baik, itu saja untuk minggu ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu lagi pada minggu depan dalam episod seterusnya. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Jumpa lagi.